Kisah pada tahun 2004 ini mungkin ramai yang tidak mengetahuinya. Kes pembunuhan berprofil tinggi melibatkan seorang ahli perniagaan bergelar Datuk Seri telah didakwa membunuh anak saudaranya dengan cara dera dan melemaskannya. Namun keputusan mahkamah amat mengecewakan. Cerita ini bermula. Kisah ini bermula pada tahun 2002 apabila sepasang suami isteri dikenali Zhou Jianlai dan Fang Qiangying yang mempunyai dua orang anak lelaki hidup dalam keadaan sengsara dan miskin. Tujuan mereka adalah dengan mengharungi situasi keuangan yang sukar dan sedaya upaya memberikan anak-anak mereka pendidikan berkualiti yang akan menjamin masa depan yang cerah. Satu-satunya pilihan yang mereka ada adalah dalam menghantar dua anak lelaki mereka tinggal bersama bapa saudara yang hidup dalam keadaan kaya raya dikenali Koh Kim Tek yang tinggal di Malaysia. Koh yang merupakan sepupu kepada Zhou Jianlai telah berjanji untuk menampung perbelanjaan kanak-kanak lelaki itu termasuk yuran pendidikan mereka. Pada tahun 2002, Zhu Hianghuang ketika itu berusia 12 tahun bersama abangnya Yang Fei. Ketika itu 14 tahun terbang ke Malaysia di mana mereka tinggal bersama bapa saudara mereka di vilanya yang terletak di Jalan Mengkuang, Kuala Lumpur. Koh ialah seorang Datuk Seri dan pengarah sebuah firma broker saham pada masa itu. Kedua-dua adik-beradik itu bersekolah di Mutiara Grammar International School. Tetapi Yang Fei membuat keputusan untuk kembali ke China selepas setahun atas sebab yang tidak diketahui. Yang Huang bagaimanapun kekal di sekolah itu dan melanjutkan pelajarannya. Namun, tragedi itu berlaku pada 26 September 2004 apabila Yang Huang ditemui mati dalam kolam di kediaman Koh. Semua tanda menunjukkan perbuatan keji dan jenayah terancang kerana badannya dilaporkan dipenuhi dengan 23 kesan kecederaan. Polis kemudiannya menahan Koh berusia 50 tahun, pengawal peribadinya Resti Angpalo 32 tahun dan pemandu peribadinya Muhammad Najib Zulkifli 24 tahun dan kes diklasifikasikan sebagai pembunuhan. Ketiga-tiga lelaki itu didakwa melakukan jenayah itu selepas 2 minggu ditahan reman. Koh juga kehilangan gelaran Datuk Seri akibat pertuduhan ini. Malang bagi Koh, dia hanya sempat menggunakan gelaran itu selama setahun selepas menerimanya dan gelaran darjah kebesaran itu ditarik balik oleh istana Diraja Pahang. Perbicaraan selama 36 hari itu menyaksikan 39 kenyataan saksi. Salah satunya mendakwa Yang Huang dikenakan serangan fizikal dan penyiasaan selepas Koh mengesyaki mangsa mencuri 30,000 daripadanya. Mangsa mengalami 23 kecederaan termasuk lebam di dahi, bibir, lengan kanan, kaki kanan, dada kiri dan beberapa cala di lengan kanannya yang ditemui oleh pakar patologi forensik. Pakar tersebut mendakwa kecederaan itu bukan disebabkan oleh diri sendiri dan ia berpunca daripada benda tumpul. Dr. Aung, saksi ke-28 pendakwaan, juga menyatakan bahawa lemas adalah kemungkinan penyebab kematian mangsa sambil menyatakan bahawa bengkak pada kaki mangsa datang akibat kedua-dua kakinya diikat dengan tali sangat kuat. Selain itu, beliau mendakwa telah menemui cecair jernih di dalam perut budak itu dan sekaligus mengesahkan bahawa makanan terakhirnya diambil 6 jam sebelum kematiannya. Kegagalan Koh untuk hadir ke mahkamah menyebabkan sekurang-kurangnya 4 penangguhan rayuan. Peguam Koh Datuk V. Satambaram telah mempamerkan rekod perubatan daripada pesakitnya yang membuktikan dia dimasukkan ke hospital di China. Pengerusi Persatuan Cina Kelang dan Pantai Kelang, Tan Yok Chung dalam satu sidang akhbar mencabar saksi utama kes ini iaitu Fang Suanying 27 tahun untuk pulang ke Malaysia untuk membantu siasatan polis. Dalam satu sidang media di Beijing, China, Fang telah mempertahankan bekas bos dan kekasihnya itu. Fang yang bekerja dengan Koh semasa pembunuhan itu dipenjara 7 bulan kerana tinggal lebih masa di China sebelum dia dihantar pulang sebelum perbicaraan. Semasa sidang akhbar itu, Fang mendakwa bahawa dia telah dilayan secara tidak berperi kemanusiaan semasa penahanannya, termasuk dipaksa menukar kenyataan memberi amaran untuk mengaitkan Koh dalam pembunuhan itu. Pada 20 September 2005, ketiga-tiga mereka dibebaskan dan dilepaskan oleh Mahkamah Tinggi daripada pertuduhan membunuh Zhou Jianhuang tanpa dipanggil membela diri. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Abdul Kadir Musa memutuskan pihak pendakwaan gagal mewujudkan kes prima facie dan wujud keraguan dan persoalan yang tidak terjawab dalam kes pendakwaan. Hakim mendedahkan keputusan itu dalam penghakimannya setebal 49 muka surat.
Pendakwa raya dikatakan gagal menawarkan bukti kukuh yang menunjukkan mana-mana defendant mempunyai niat untuk membunuh Jiang Huang. Berikutan keputusan itu, Koh menghilangkan diri dan tidak pernah dilihat lagi. Pada 2009, seorang pengerusi pertubuhan ditahan apabila dipercayai meminta rasuah RM1 juta untuk menyelesaikan kes ini. Menurut pihak berkuasa, suspek berusia 57 tahun dalam siasatan rasuah itu ditahan selepas dilaporkan menerima bayaran pertama RM500,000. Suspek menerima satu cek di Kelab Pantai Selangor di Jalan Kapar. Menurut maklumat yang diperoleh, suspek telah pun membuat perancangan bagi pihak bapa mangsa ke Malaysia dan menghadiri perbicaraan mahkamah. Dia menghubungi suspek pembunuhan dan mencadang untuk menyelesaikan perkara itu dengan bayaran RM1 juta. Pada 5 Januari 2010, Mahkamah Rayuan menetapkan 17 Mei untuk mendengar rayuan pihak pendakwaan terhadap pembebasan ahli perniagaan Koh Kem Tech dan 2 pengawal peribadinya daripada pertuduhan jenayah ini. Pendengaran rayuan itu ditangguhkan beberapa kali ekoran Koh gagal hadir di mahkamah selepas mereka dibebaskan pada 20 September 2005. Pada 24 Ogos 2008, Mahkamah Rayuan mengeluarkan waran tangkap terhadap Koh. Ekoran kegagalannya hadir pada prosiding rayuan. Hakim Datuk Suryadi Halim Omar yang bersidang bersama-sama Hakim Datuk Hassan Lah dan Hakim Datuk Ahmad Ma'aruf turut menetapkan tarikh yang sama untuk mendengar 2 usul yang difailkan pengawal peribadi berkenaan Resti Angpalo dan Muhammad Najib Zulkifli dalam rayuan itu. Kedua-dua pengawal peribadi itu hadir di mahkamah. Usul pertama ialah permohonan untuk mengemukakan keterangan lanjut di peringkat rayuan dan keduanya untuk membatalkan rayuan pihak pendakwaan atas alasan melanggar proses mahkamah. Pendengaran rayuan pihak pendakwaan itu asalnya ditetapkan pada 14 Mac 2007 dan telah ditangguhkan beberapa kali ekoran Koh gagal hadir di mahkamah pada 30 Oktober 2007 dan 12 Mac 2008. Pada 1 November 2010, Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan membebaskan Resti Angpalo dan Muhammad Najib Zulkifli. Panel 3 hakim yang terdiri daripada Hakim Datuk Suryadi Halim Omar, Datuk Hassan Lah dan Datuk Ahmad Ma'aruf sebulat suara menolak rayuan pihak pendakwaan untuk mengenepikan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang melepas dan membebaskan kedua-dua pengawal peribadi itu tanpa memerintah mereka untuk membela diri. Di luar mahkamah, Resti berkata dia sudah menjangka yang rayuan itu akan ditolak memandangkan mahkamah sebelum ini mengenepikan rayuan pihak pendakwaan terhadap pembebasan Koh. Dia yakin keputusan mahkamah akan memihak kepadanya dan menambah keadilan ditegakkan. Kes ini nampaknya sudah pun menemui titik noktahnya. Kematian Zhu Jianghuang masih lagi tidak mendapat keadilan yang sewajarnya. Siapakah yang membunuh? Ia kekal misteri. Sekian, terima kasih.